Dari segi suara jelas ke? Jelas, Doktor. Jelas, okey. Good. Okey, saya ulang balik Saya ulang balik kuliah ni. Pagi ni kita akan bercakap tentang serangga perosak industri makanan. Dan esok dalam amal kita akan tengok satu kumpulan perosak serangga barangan simpanan dan juga makanan simpanan ni, stored product and also stored food. Tapi pagi ini dalam kuliah kita akan cover topik yang lebih luas, iaitu serangga yang menjadi ancaman kepada industri makanan, dan ada beberapa serangga yang penting yang kita patut cover. Yang pertama adalah lipas, dan yang kedua insya-Allah adalah tentang lalat. Baik, sedikit maklumat awal tentang lipas. Kalau kita lihat balik kepada lecture yang pertama ataupun susulan, bila kita bercakap tentang anak-anai, jadi anak-anai dan lipas ni berada dalam order yang sama, walaupun pada peringkat asalnya anak-anai belongs to the order Isoptera, tergolong di dalam order Isoptera, dan lipas dalam order Blatodia ataupun Blataria. Boleh rujuk kepada nota dan juga ringkasan kuliah yang lepas. Cuma sekarang ni anak-anak sudah diletakkan bersama dengan lipas, walaupun dari sudut morfologinya tidak banyak persamaan. Cumanya kita ada membincangkannya dari sudut phylogeny. So what is phylogeny? Phylogeny ni adalah hubungan dari sudut hubungan dari sudut evolutionary science, perkembangan spesies dari peringkat awal lagi. Tapi itu umumnya. So sekarang ni lipas, kita nak tengok lipas ni apakah ancaman lipas ni. Okey, yang pertama, okey. Now, itu saya dah sebut dah tadi, kajian phylogeny dan juga hubungan lipas dan juga anak-anai. Dan lipas ni has been around for a very long time, even during the time of the dinosaurs, zaman Jurassic. Kalau kita menonton filem Jurassic Park, dan sebenarnya lipas sudah ada pada zaman itu lagi, wujud lebih kurang 400 juta tahun yang lalu, dalam bentuknya yang sama. How do we know? Bagaimana kita tahu? Sebab lipas yang wujud pada masa tersebut terperangkap di dalam apa yang disebut sebagai terperangkap dalam resin ataupun lilihan getah daripada pokok pine. So dia terperangkap dan kekal dalam bentuk itu, dan dari situ kita tahu morfologi lipas pada zaman itu dan zaman sekarang tidak banyak berbeza. Dan ini juga membawa maksud bahawa lipas ni adalah serangga yang sangat successful. Successful dari segi apa? Dia dapat menyesuaikan diri dalam suasana perubahan iklim yang drastik sejak jutaan tahun yang lalu dan wujud dalam pelbagai iklim. You can find cockroaches everywhere, in every climatic regime, from the North Pole to the equator. So cockroaches are everywhere. In fact, ada 2 spesies nanti kita akan lihat betapa luasnya taburan spesies yang common, spesies lipas yang lazim terdapat di seluruh dunia. And then lipas disebut sebagai pest on or near food. That is another description of how intimate cockroaches are with food. Dia dikatakan sebagai perosak di atas ataupun berdekatan dengan makanan, pest on or near food. Dan juga disebut sebagai hospitality pest. Apa maksud hospitality pest ni? Hospitality ni maksudnya pelayanan. Dan bila kita masukkan dengan pelayanan, kita merujuk kepada premis
Ya, sama ada tempat tinggal, rumah kediaman, pejabat, hotel, sekolah, pelbagai fasiliti dan jenis bangunan. Itu maksud hospitality, ya, di mana patron, orang-orang yang datang melawat diberikan diraikan ataupun dilayan. Ya. Lipas juga dianggap sebagai public health threat. Ini satu aspek yang penting, bukan saja dia merupakan perosak penting dalam industri makanan, tapi lebih besar lagi peranan lipas ini adalah sebagai public health threat, ancaman kepada kesihatan awam. Penyakit yang dekat dengan lipas banyak, antaranya asma, kelelahan. Ini adalah disebabkan oleh allergic reaction kepada debu-debu kulit ataupun sisa lipas yang sudah mati, yang sedang berterbangan di udara. And then yang sangat serius adalah anthrax. This is a very serious public health threat. Bahkan kalau kita tengok salah satu daripada ancaman dalam terorisme, mereka menggunakan anthrax dengan mengirim debu-debu daripada kuman anthrax. And then yang paling common sekali, yang paling lazim sekali adalah food poisoning, keracunan makanan, yang disebut sebagai salmonellosis. Kerana apa? Kerana ianya disebarkan oleh bakteria salmonella. Ya, okey. Now kita nak tekankan dekat sini peranan lipas sebagai dalam konteks transmission of disease. Dia bukan vektor. Kita dah bincang tentang nyamuk. Nyamuk ni adalah vektor. Sebab apa? Sebab dia membawa patogen yang khusus di dalam sistem dia, darah dia, dan kemudian menyebarkan kepada host. Jadi dia pindahkan daripada satu host kepada host yang lain, dan vektor patogen itu ataupun agen yang menyebabkan penyakit itu adalah khusus. Ya. Kalau contohnya macam nyamuk Aedes, ya, dia menyebabkan demam denggi berdarah dan sebagainya, dan agen ataupun patogennya adalah arbovirus, jenis virus yang disebarkan oleh nyamuk. Begitu juga beberapa penyakit lain seperti malaria yang disebarkan oleh vektor, khususnya nyamuk Anopheles, dan agen ataupun patogennya adalah terdiri daripada Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae dan sebagainya. Okay. Itu boleh tengok dalam nota yang berkaitan dengan nyamuk. So itu vektor. Adapun lipas tidak boleh dikenal pasti sebagai vektor sebab dia tidak memindahkan patogen itu secara khusus. Dia hanya secara casual, maksudnya secara fizikal. Maknanya lipas ni akan menziarahi tempat-tempat kotor, ya, sama ada makanan yang terdedah dan sebagainya, kemudian dia memindahkan bakteria salmonella ataupun lain-lain jenis bakteria, kolera ataupun Vibrio cholera. Vibrio cholera itu patogennya adalah virus. Ya. Kemudian satu lagi ialah selain daripada salmonella, kolera dan juga typhoid, salmonella typhi. Ya. Ini boleh menyebabkan kes-kes keracunan makanan yang serius. Tetapi dia tak disebut sebagai vektor. Dia hanya memindahkannya secara fizikal, sama ada melalui kakinya, ya, ataupun badannya. Jadi pastikan kita tidak terkeliru di antara vektor dan juga yang menyebabkan penyakit
transmit diseases casually, contohnya seperti lipas dan juga lalat. Jadi lipas bukan vektor, ya, kerana vektor bermaksud haiwan organisme yang memindahkan patogen secara spesifik seperti nyamuk. Sama macam lalat dan tikus, di mana bakteria patogen dibawa secara fizikal pada tubuhnya dan memindahkan kepada hos manusia ataupun haiwan yang lain. Jadi lipas masuk dalam organisme yang menularkan penyakit zoonotik, penyakit yang disebarkan ataupun transmitted from animal to man ataupun sebaliknya. So jadi walaupun dia bukan vektor, tetapi dia menyebabkan penyakit zoonotik. Tolong please be reminded, zoonotik ini adalah penyakit yang ditularkan daripada haiwan kepada manusia ataupun sebaliknya daripada manusia kepada haiwan. Itu maksud zoonotik, ataupun zoonosis. Baik, ada lebih 3,000 spesies lipas. Jadi lipas yang kita biasa tengok tu sebenarnya in the wild, dalam habitat semula jadinya ada lebih daripada 3,000 spesies. Sebahagian besarnya adalah hidup di dalam habitat semula jadi, dia tidak mengganggu habitat manusia, tidak menimbulkan masalah, terutama banyak tersebar di kawasan tropika, dan juga hutan di hemisfera utara yang beriklim sederhana. Jadi lipas dikategorikan sebagai perosak hanyalah 5 spesies saja. Jadi 5 out of 3,000. Jadi we must put things into perspective. Jadi bila kita kata lipas, kita merujuk kepada 5 spesies ini saja. Ada pun yang lain tu adalah natural insects that live in their natural habitat. And some of them are even protected, dilindungi oleh Akta Hidupan Liar di negara-negara tertentu dengan rupanya yang menarik dan berwarna-warni. Dan 3 daripada lipas yang lazim merupakan perosak. Pertama American cockroach, German cockroach, dan yang ketiga adalah Oriental cockroach ataupun Supella longipalpa. Jadi please remember these are the 3 species. Yang pertama American cockroach, Periplaneta americana, dan German cockroach, Blatella germanica. Kemudian yang ketiga adalah Oriental cockroach ataupun Supella longipalpa. Dan kita akan lihat contoh-contoh ni dalam makmal esok, insya-Allah. Kedua spesies lipas iaitu Periplaneta americana dan Blatella germanica ini adalah cosmopolitan. Apa maksud cosmopolitan? Dia mempunyai geographical distribution around the globe. Maksudnya you can find these 2 species all over the world. It is not limited to any specific geographical area, but they can be found worldwide. Jadi makna nama tu German ataupun American tu is a misnomer. Dia tidak merujuk kepada tempat asal ataupun di mana ia terdapat ataupun had tebarannya, tapi it was nominally attached, diberikan nama sedemikian tanpa ada sebab-sebab yang tertentu. Okay, let's look at the ecology. Okay, ekologi ini mempunyai kesan yang besar kepada peranan dia sebagai perosak. Yang pertama, kalau kita tengok American cockroach, dia besar, mempunyai sayap, meaning to say that they can spread themselves and distribute over some distance, bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. That is how it is being distributed. So they can move quite efficiently through flight, walaupun short distance. They don't migrate. Mereka lipas jenis ini dia tidak berhijrah, tetapi they do undertake short
flights, penerbangan yang singkat from one location to the next. Hidup dalam persekitaran yang lembap, they live in a damp environment, so you can find them mostly in the toilet, ataupun wet kitchen, dan ini banyak terdapat di rumah-rumah kita di kawasan tropika, dan dikaitkan sebagai the dirty cockroach, lipas kotor, kerana tabiatnya duduk dalam persekitaran yang lembap dan gelap. It is just a feature being given to it, walaupun lipas sebenarnya semuanya adalah kotor, but the image is such that American cockroach ini dikaitkan sebagai lipas yang kotor. Then the second one is German cockroaches. This one is contrary to American cockroach. This one is very small. Hidup di tempat yang kering dan humid. Humid itu maksud dia panas dan lembab. Maksudnya dia bukan dalam persekitaran yang dalam persekitaran yang humid lah. Maksudnya dia panas dan melengas. High humidity, kelembapan lebih daripada 100. Jadi dia bukan hidup di tempat yang basah, contohnya macam wet kitchen ataupun toilet, tapi dia duduk biasa, dia hidup dalam dalam dry kitchen, biasa terdapat di dapur-dapur kering, hotel dan restoran yang eksklusif, dan hidup secara communal, gregarious. Ini kita kena faham, maksud communal ni, gregarious, dia tak seperti lebah, tidak seperti anak-anak yang itu. Serangga seperti itu hidup di dalam koloni. Koloni itu maksudnya dia ada distribution of task ataupun ada pembahagian tugas. Kita tengok ada kasta tentera, ada kasta pekerja dan sebagainya. Tapi gregarious itu maksudnya dia berkumpul tanpa ada sebarang kasta yang tertentu ataupun pembahagian tugas ataupun morfologi sebagaimana anak-anak dan juga lebah. They are all the same, cumanya they live together. They live together in close company, bukan dalam bentuk koloni seperti anak-anak. Jadi lipas Jerman sama seperti lalat, berkumpul tetapi berfungsi sebagai individu. So they live together in gregariously. That is a term, gregarious. Tapi bukan dalam bentuk koloni. Okey, kitar hidup. Lipas adalah serangga Exopterygota. Ini kalau kita rujuk kepada PLP 3104, dia ada dua jenis serangga, Exopterygota dan Endopterygota. Exopterygota ni merujuk kepada sayap berbentuk secara luaran, external development of wings, dan ini juga merujuk kepada serangga yang melalui proses development yang tidak lengkap, yang disebut sebagai hemimetabolous ataupun paurometabolous. Adapun Endopterygota, itu adalah serangga yang mengalami perkembangan secara lengkap. Endopterygota merujuk kepada serangga holometabolous, di mana ada perkembangan daripada telur kepada larva kepada pupa dan kepada dewasa. Adapun Exopterygota ni ataupun hemimetabolous ataupun paurometabolous, sila rujuk kepada nota-nota yang lepas. Yang ini merujuk kepada serangga yang perkembangannya adalah daripada telur kepada nim, dan nim tadi terus membesar setelah melalui beberapa proses molting, daripada satu instar kepada instar berikutnya,
dan kemudian sehinggalah menjadi serangga dewasa. Di mana peringkat anak dan dewasa hampir sama kecuali warna yang agak pudar dan juga peringkat anak tidak bersayap dan juga tidak matang dari sudut seksual. Ya. Perkembangan adalah jenis Paurometabolus. Itu yang saya sebut tadi, Hemimetabolus sebenarnya merujuk kepada serangga yang berkembang dalam air. Ya. Jadi Paurometabolus adalah istilah yang lebih tepat. Metamorphosis tidak lengkap. Telur berkembang kepada nim, mengalami ekdisis atau molting sebanyak 4 atau 5 kali sebelum menjadi dewasa. Nim dan dewasa adalah serupa dari segi morfologi, kecuali dewasa lebih gelap, bersayap dan matang secara pembiakan. So itu just ulangan. Okey, dari sudut kemandirian, lipas adalah serangga yang boleh hidup dalam semua keadaan. This is the the uniqueness of cockroach. They can live in all condition. Makan semua jenis bahan. They can eat everything, organic or inorganic. Lipas boleh memakan kertas, kain ataupun fabrik, termasuk kulit, alis mata, bulu kening, kuku, rambut manusia ataupun haiwan lain. Mungkin kita merasa agak mustahil kalau lipas memakan rambut manusia, alis mata, bulu kening, kuku dan sebagainya, sebab dalam keadaan biasa ini tidak berlaku. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana ketika mereka memindahkan hamba daripada benua Afrika ke dunia baru, Amerika Selatan dan Amerika Utara, di mana mereka transport ataupun diindahkan di dalam kapal caravan dan mereka digari di lantai, tangan dan kakinya dalam keadaan terbaring, dan dalam keadaan terbaring sedemikian untuk beberapa minggu, maka sudah tentu mereka ini akan menjadi makanan ataupun tumpuan haiwan perosak selain daripada tikus, juga lipas, di mana lipas ini akan menggigit rambut mereka, kuku mereka, alis mata mereka, bulu kening dan sebagainya. So itu adalah bentuk kezaliman yang dilakukan dalam sejarah kemanusiaan. Boleh mandiri walaupun dengan memakan sisa peluh yang melekat pada permukaan untuk waktu yang lama. So in a very desperate situation, they can live on human sweat. Maksudnya kalau kita tekapkan tangan kita ke dinding, maka dekat situ ada sisa peluh yang melekat, dan itu boleh menjadi sumber makanan dalam keadaan di mana tidak ada makanan yang lain. And they can live on that for perhaps a few days. Penyebaran penyakit. This is the most important aspect bila kita bercakap tentang lipas, selain daripada perosak ataupun ancaman kepada industri makanan. Lipas yang mati sisanya akan berterbangan, airborne, yang menyebabkan alahan allergic reaction, iaitu rashes, acne, maknanya kulit berbintik-bintik merah, dan juga boleh menyebabkan sinus, sesama dan sebagainya. Pergerakan di atas permukaan fizikal lipas pick up mikroorganism pada kakinya dan tubuhnya. Jadi lipas yang berjalan ni dia akan pick up mikrob pada tubuhnya dan memindahkan mikrob tadi kepada makanan dan juga kepada manusia. Ini peranan yang dimainkan dalam transmission of disease. So not as a vector, tetapi as an agent that transmit disease from one host to another. Dia boleh menyebabkan salmonellosis, keracunan makanan, tetapi tidak spesifik. Kalau kita mengalami keracunan makanan, kita tak boleh blame it on cockroaches. It could be from as
it can be from other origins. Mungkin ianya berpunca daripada tikus, boleh juga berpunca daripada lalat, ataupun boleh juga berpunca daripada air yang tercemar dan sebagainya. So we cannot say for sure that the cause of food poisoning is due to cockroaches, not necessarily. Dan of course bila mengalami salmonellosis ataupun keracunan makanan ini akan mengalami cerit-birit, diarrhea yang tidak semestinya berpunca dari lipas. Pengurusan lalat, lipas dan tikus oleh kerajaan tempatan, oleh local council disebut sebagai lilati. Ini semua kerajaan tempatan. Kalau kita tengok undang-undang kecil UUK, mana-mana kerajaan tempatan sama ada peringkat daerah, perbandaran ataupun bandaraya, ketiga-tiga haiwan perosak ini digabungkan dalam bentuk akronim iaitu lilati, iaitu singkatan kepada lipas, lalat dan tikus. Jadi digabungkan ketiganya. Lipas punya morfologi yang serupa di antara jantan dan betina kecuali pada alat pembiakan. Nyamuk umpamanya punya antena yang berbeza. Jadi serangga ni dia boleh dibezakan antara jantan dan betina pada morfologi yang tertentu. Kalau nyamuk seperti kita lihat sebelum ni, you look at the antena. Tapi kalau lipas, kita lihat kepada alat pembiakannya, di mana lipas jantan mempunyai apparatus yang disebut sebagai style. Lipas mempunyai antena yang serupa dan lipas hanya perlu untuk menggerakkan antenanya ke kiri dan ke kanan untuk bersentuhan dengan antena individu lain. Dengan sentuhan ini dapat dikenali sama ada individu itu jantan atau betina. So as opposed to mosquitoes, di mana antena tadi berbeza untuk mengesan pukulan sayap, kadar pukulan sayap. Jadi dekat situ boleh ditentukan sama ada ianya adalah nyamuk jantan ataupun betina. Tapi kalau lipas, antenanya adalah serupa, dan dia hanya perlu menyentuh antenanya dengan individu yang satu lagi untuk menentukan sama ada individu yang bersentuhan itu adalah jantina yang sama ataupun berbeza, ataupun daripada spesies yang sama. Dia mengeluarkan telur dalam bentuk pers yang mengandungi di antara 16 hingga 96. So German cockroach mempunyai telur yang lebih banyak. Pers itu disebut sebagai ootheca, dan ootheca ini dibawa pada hujung abdomen dan ditanggalkan serta dilekatkan di permukaan ataupun substratum sehingga menetas. Jadi apakah kaedah kawalan? Kaedah kawalannya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, proses yang terlibat untuk kawalan, inspection, pemeriksaan premis, mengambil langkah pencegahan, remove, cluttering. Cluttering ni maksudnya barang-barang yang bertimbun. So you remove them. Aplikasi kawalan bahan-bahan semula jadi seperti bunga cengkeh, dan kawalan kimia melibatkan chemical seperti borate, organophosphate, fipronil, indozakap, dan bentuk formulasi adalah sama ada dalam bentuk gel ataupun perangkap. Ini adalah secara ringkas. So if you have any question, please do ask. Sebelum kita masuk kepada topik yang kedua, we have half an hour untuk cover the next one, iaitu houseplant. So any question, most welcome. Kalau ada yang tak jelas, nanti boleh dengar balik recording, dan you can ask. You can ask now ataupun later dalam WhatsApp. Saya tahu tadi saya pergi agak cepat, tapi I think
bahan ni agak umum, ya. Doesn't need much elaboration pun, ya. So any question? I open to all. Saya tak ada soalan, Doktor. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, can we proceed to the next one? Okay. Yes, can proceed. Baik. Kita akan pergi kepada bahan yang kedua, iaitu berkaitan dengan lalat. Sebentar. Okay, the next topic yang kita akan cover housefly. So this is another big threat to the food industry, dan juga sama macam lipas tadi, even a bigger threat in terms of public health. Ancaman kepada kesihatan umum. Okay, again, kita mulakan dengan aspek yang paling basic, iaitu dari segi taksonomi, lalat belongs to the order Diptera, sama macam nyamuk, walaupun kedua-dua lalat dan nyamuk ini dari sudut fisiologinya, dari sudut peranan ekologinya, dari sudut ancamannya sebagai perosak sangat berbeza. Kalau nyamuk memainkan peranannya sebagai vektor, tapi lalat is never a vector. Sekali lagi, lalat sama seperti lipas, dia tidak memindahkan patogen secara spesifik, tetapi secara casual, ataupun dia physically transfer patogen from the substratum ataupun from the surface to the host. Sama ada substratum ataupun permukaan tu boleh jadi makanan, boleh jadi tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Just as a revision, Diptera itu maksudnya dua sayap. Satu sayap yang digunakan untuk terbang fungsional, dan yang keduanya disebut sebagai haltier ataupun pengimbang. This is just a revision. Okay. Mempunyai peralatan mulut yang menyerap dengan proboscis. Okay, peralatan mulut dia mempunyai bentuk yang disebut sebagai proboscis macam belalai, tapi fungsinya ialah merembeskan air liur untuk mencairkan makanan dan menyerap cecair yang mengandungi makanan. And this is one of the reason why houseflies is very effective in transmission of pathogen, dalam menyebarkan agen penyakit. Okay, as we know, nyamuk juga termasuk dalam order yang sama. Jadi mosquito tu bermaksud little fly. Lalat rumah dalam bahasa Latin atau nama saintifiknya Musca domestica. Mosquito adalah berasal perkataan musca dan to, iaitu lalat yang kecil. Ini dari sudut nama. So this is just a trivia ataupun maklumat sampingan saja.
Okay. Lalat bukan vektor. Again, kita stress the fact that houseflies is not a vector. Kerana vektor membawa patogen yang spesifik. Again, kita repeat this time and again, vektor membawa patogen yang spesifik. Contohnya nyamuk Aedes yang membawa patogen arbovirus dan menjadi ejen penyebar penyakit demam denggi. Patogen dan host adalah spesifik. Patogen tu adalah arbovirus, hostnya adalah nyamuk Aedes. Nyamuk dari spesies lain seperti Anopheles tidak menjadi host kepada patogen arbovirus. So, oleh kerana itu, ianya adalah vektor. Anopheles adalah merupakan vektor bagi malaria dan bukan kepada Aedes. Sebaliknya, bukan kepada denggi. Sebaliknya, Anopheles menyebabkan patogen Plasmodium yang menjadi punca penyakit malaria. Penyakit yang disebarkan oleh organisme kepada manusia umumnya disebut sebagai zoonosis ataupun zoonotic diseases. I am repeating myself here. Apa maksud zoonosis, apa maksud zoonotic diseases. Sama ada melibatkan vektor atau tidak. Maksudnya, walaupun dia tidak melibatkan vektor, contohnya lalat, sekiranya penyakit itu transmitted ataupun disebarkan daripada haiwan kepada manusia, ianya disebut sebagai zoonosis. Walaupun tidak melibatkan vektor, contohnya macam nyamuk Aedes. So please be clear on that. Kalau tak jelas boleh tanya, boleh seek clarification dalam WhatsApp ataupun dalam Putra Belas nanti. Walaupun lalat tidak punya vektor, namun ia tetap menjadi host kepada pelbagai jenis bakteria. Cuma tidak spesifik kepada mana bakteria yang tertentu. Again, you are reminded. Specificity is the key term. Kalau dia tidak spesifik, berarti dia bukan vektor. Lalat mempunyai morfologi tubuh yang berbulu, kaki, badan, dan juga peralatan mulut yang boleh menyebarkan pelbagai jenis bakteria kerana tabiatnya yang hinggap di tempat-tempat yang kotor. Kemudian menghinggapi makanan. Dengan demikian, ia memindahkan dan menyebarkan bakteria tersebut melalui tabiatnya. So, it's the physical feature ataupun attribute of the flies that amplify its ability to transmit pathogen, sebab badan dia yang berbulu. Di antara penyakit yang berpunca dari lalat adalah keracunan makanan, salmonellosis, sama macam lipas, taun, kolera, dysentery, dan juga typhoid. Ini semua penyakit-penyakit yang berbahaya. Cuma kita tidak boleh nak kaitkan secara spesifik ianya disebarkan oleh lalat. Ia mungkin disebarkan oleh air yang tercemar, mungkin oleh lipas, mungkin oleh serangga yang lain. Cuma apabila seseorang itu mengidap penyakit-penyakit di atas, kita tidak boleh membuat kesimpulan ia disebarkan oleh lalat. We are stressing this again and again, specificity dan juga sama ada serangga itu memainkan peranan sebagai vektor ataupun tidak. Lalat dan lipas bukan vektor walaupun ia boleh menyebarkan pelbagai penyakit. Adapun tikus boleh bertindak sebagai vektor. Contoh apabila ia menyebarkan bakteria leptospira dalam air kencingnya. Okey, this is a unique example. Jadi tikus ni boleh jadi vektor dan boleh boleh jadi sebagai host biasa. Dan kita akan lihat ni lebih detail lagi apabila kita membincangkan tentang peranan tikus. Dan juga bukan sebagai vektor apabila menyebabkan penyakit salmonellosis. So you have to be discriminative here whether rat can be treated as a vector or not. It depends on the pathogen that it transmitted. Itu kita akan bincang nanti bila sampai kepada topik tikus. Lalat sebagaimana semua serangga order Diptera melalui proses metamorfosis lengkap. Okay. This is just a recap, just a revision yang melibatkan perkembangan dari telur, larva, pupa dan dewasa. Lalat rumah khususnya akan bertelur pada makanan yang terdedah pada sampah yang ada bahan organik, tumpukan najis yang terdedah dan sebagainya. So that is the key component, organic material.
Bila dia bertelur di tempat yang sedemikian, maka telur tadi akan menetas dan dia akan menyediakan makanan yang tersedia kepada larva yang menetas tadi. Semasa perkembangan ke peringkat pupa, ia akan mengurip ke dalam bahan organik makanan yang sudah rosak ataupun ke dalam tanah jika di tempat pembuangan sampah. Kemudian dia akan emerge sebagai lalat dewasa. This is the kitaran hidup lipas. Kawalan, sebagaimana juga lipas dan tikus, aspek kebersihan adalah paling utama. Semua langkah-langkah pencegahan khususnya untuk menghalang proses pembiakan lalat adalah penting. So this is number one. Bila kita bercakap tentang kawalan, menghalang proses pembiakan tu is the first important aspect. Menutup makanan dan memastikan ia tidak terdedah, terutama sekali makanan yang berasaskan protein, daging, ikan, telur dan seumpamanya. Dan lalat ni sangat mempunyai deria yang sangat sensitif ya. Kalau makanan terdedah, maka dalam waktu yang dekat, yang sekejap saja kita akan dapati lalat tadi akan bertelur ya. Kalau makanan itu berasaskan protein seperti ikan, telur, daging dan sebagainya. You don't need to leave it for a long time, just for a short period of time, dan kita akan nampak tumpukan telur lalat. They have a very efficient mean of detection ataupun deria yang sensitif untuk mengesan makanan yang berasaskan protein. Memastikan tong sampah bakul sampah dalam rumah tidak terdedah dan sentiasa tertutup, terutama jika sampah yang berasaskan bahan organik. Lepas kita tengok pasar basah di mana perut ikan dan juga sisa-sisa makanan daging dan sebagainya itu menjadi tempat pembiakan lalat. Menggunakan kaedah untuk mengawal lalat dengan kaedah berikut. Antaranya kaedah kawalan mekanikal, iaitu menarik lalat dengan menggunakan perangkap elektrik. Perangkap ini menghasilkan cahaya yang menarik perhatian lalat untuk tertumpu kepadanya dan kemudiannya terbunuh apabila ia menyentuh lampu yang panas. Kaedah ini sering digunakan di premis perniagaan makanan. Yang kedua, menggunakan perekat, umpan seperti manisan ataupun sememangnya perekat yang dibeli bahan yang menarik lalat untuk hinggap. Perekat tadi akan menyebabkan lalat melekat dan tidak boleh terbang. Ini fly trap. Pemukul lalat. Ini kurang berkesan kerana lalat mempunyai mata majmuk, compound eyes yang boleh mengesan pergerakan yang kecil, dan dengan tangkas ia boleh menghindari pukulan. Di samping mempunyai sayap haltio untuk mengimbang ketika melakukan aerobatic flight. Jadi kita lihat, sebab tu kadang-kadang kalau kita menggunakan pemukul lalat, ianya tidak berkesan kerana pemukul tadi tidak mengenai sasaran. Lalat tadi dapat escape ataupun melarikan diri. Lalat cepat membiak sekiranya ada faktor-faktor yang menggalakkan pembiakan tersebut. Ini terutamanya melibatkan premis ternakan ayam. Maka penempatan ataupun lokasi ternakan ayam atau lembu perlulah mengambil kira penempatan manusia. Makna lokasi ternakan haiwan mesti jauh dari kediaman manusia. Jadi sekiranya ada projek untuk ternakan haiwan, maka ianya perlu memenuhi kriteria Department of Environment, DOE, untuk memastikan bahawa ini jauh daripada kediaman manusia. Mesti sekurang-kurangnya mempunyai jarak yang minimum yang ditentukan oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga Perkhidmatan Haiwan. Juga kedudukan tong sampah awam jika ia berada di dalam persekitaran kejiranan taman perumahan, maka ia perlu ditutup, tidak terdedah dan sentiasa diuruskan secara berkala. Tidak terbiar untuk tempoh yang memungkinkan lalat membiak ataupun mengurangkan kesan dari pembiakan lalat. Saya pernah dijemput untuk membuat asesmen di sebuah rumah
premis pribadi, ya, di Kuala Lumpur, milik seorang datuk, seorang datuk yang terkenal. Rumah dia dipenuhi oleh lalat. Dia telah melakukan pelbagai kaedah, menyembur dengan dengan racun serangga dan sebagainya. Tidak juga berkesan. Rumah dia tetap digurung oleh lalat. Jadi saya buat inspection, saya dapati ada sekolah yang berdekatan lebih kurang setengah suku kilometer, lebih 250 meter daripada rumah beliau, di mana ada tong sampah yang terbuka, dan itulah yang menjadi punca kepada penyebaran lalat, ya, di kawasan sekitarnya. Dan kita sarankan supaya Majlis Perbandaran mengalihkan tong sampah tersebut, tong sampah besar tersebut, dan dan dengan secara spontan masalah lalat di kediaman beliau selesai. Jadi kadang-kadang tidak memerlukan satu kaedah yang canggih pun, hanya perlu menilai ataupun membuat assessment ke atas kawasan persekitaran untuk memastikan apakah punca, ya, kepada penyebaran serangga perosak. Tidak ada kaedah kimia yang tertentu untuk mengawal lalat. Lalat tidak boleh dikawal melalui penyemburan, fogging, kerana ia tidak membasmi lalat disebabkan oleh kadar pembiakan yang sangat tinggi. Apatah lagi larva tidak boleh dibunuh dengan menyembur racun seperti ebit bagi mengawal larva nyamuk dalam air. So ingat, tidak ada kaedah kawalan kimia yang khusus. Kerana kerajaan tempatan menjalankan langkah-langkah kawalan melalui penjagaan kebersihan, menguruskan sampah secara berkala dan bersistematik. That is the only way to overcome, ya, ancaman daripada lalat. Maksudnya it goes back to penjagaan kebersihan, menguruskan sampah. Ini semua kaedah-kaedah yang sekiranya tidak gagal untuk dilaksanakan, maka masalah lalat tidak akan selesai. Lalat adalah unik kerana punya peralatan yang berbeza dan kategori perosak yang berbeza mengikut tabiat hidup. Kita hanya menumpukan kepada houseflies. Adapun lalat yang lain yang menjadi punca kepada penyakit, contohnya lalat sisi, yang menjadi ancaman kepada haiwan ternakan yang menyebabkan sleeping sickness yang boleh membunuh. Dia mempunyai peralatan mulut yang yang mengikis. Jadi peralatan mulutnya sangat berbeza. Dan kalau kita tengok lalat buah, fruit flies, yang merupakan perosak produk pertanian pula, dia merosakkan hasil tanaman ataupun produce dengan menyuntik telur pada bawah kulit buah yang akan masak, seperti mangga dan juga buah-buahan yang lain. Jadi ancaman dia bukan melalui peralatan mulut, tetapi melalui ovipositor, ataupun alat peralatan yang digunakan untuk menanam telur di bawah kulit buah. So itu adalah in a nutshell penerangan tentang masalah lalat. Jadi kita dah cover dua perosak penting dalam food industry, iaitu lalat dan juga lipas. Di samping keduanya juga adalah merupakan important pest in terms of public health threat, ancaman kepada kesihatan awam. Yang kita akan lihat lagi apabila kita membicarakan tentang tikus, yang mana merupakan antara ancaman perosak penting dari sudut kesihatan awam. Jadi okey, maknanya selesai dua topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Kalau ada apa-apa soalan, you can post it now. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi.
Ada? Saya pergi tadi agak laju, tapi you can refer back to the recording ni. Dan bahan kuliah ni saya akan letakkan dalam Putra Belas. Ada soalan? Kelas? Tak ada soalan, Doktor. Kalau tak ada soalan, kita jumpa besok pukul 2 di Makmal Serbaguna C, sebelah Makmal Nematod. Ya? Okey, insya-Allah kita punya pembantu Makmal, insya-Allah Encik Audi akan menyediakan spesimen-spesimen yang saya telah bagi instruction kepada beliau. So kita jumpa besok, insya-Allah. Ya? Okey? Okey, Baik. Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Baik. Terima kasih.